Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini kita dapat menyempurnakan ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita. Kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan hendaklah disambung dengan kita melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka mereka mendapat seumpama puasa di sepanjang tahun. Artinya, bila mana kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka gandaannya 30 itu diganda dengan 10, artinya 300. Kemudian 6 hari di bulan Syawal kali dengan 10, 60. Artinya 300 campur dengan 60. Artinya kita sudah berpuasa 1 tahun. Rebutlah peluang untuk kita menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan kita menyambung puasa sunat di bulan Syawal. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-38. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-62 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merosingkan tentang apa yang engkau serukan ke kami kepadanya." Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kaum Nabi Saleh AS, iaitu kaum Samud, terkejut dengan ajakan dan dakwah baginda, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Hal ini kerana baginda dilihat sebagai seorang yang dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat. Namun apa yang diserukan oleh baginda itu sesuatu yang bertentangan dengan pengamalan tradisi nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Akhirnya, mereka mula meragui dengan baginda sendiri serta meragui perkara yang diseru oleh baginda, iaitu akidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerangkan kalimah murib diambil dari perkataan raiba yang membawa maksud keraguan. Ada juga pandangan ulama yang memahaminya sebagai kegelisahan jiwa kerana keraguan menimbulkan kegelisahan. Menurut beliau lagi, murib itu bermaksud sebagai penguat kepada perasaan syak, dan murib itu juga adalah perasaan yang ditanam oleh sesuatu pihak kepada pihak yang lain. Dengan erti kata lain, kaum Samud yang menentang dan meragui dakwah Nabi Saleh AS itu juga menanamkan keraguan dalam hati orang dalam kalangan mereka terhadap dakwah baginda. Mereka menimbulkan kata-kata kebencian kepada baginda supaya orang sekeliling terpengaruh dengan hasutan kata-kata tersebut yang akhirnya meragui dan menentang juga dakwah baginda. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-62 surah Hud ini menyatakan bahawa kaum Samud berasa hairan terhadap Nabi Saleh AS kerana baginda merupakan orang yang diharapkan untuk mempertahankan agama warisan nenek moyang mereka, iaitu penyembahan berhala dan segala perkara yang lain. Namun sekarang baginda sudah berubah kerana menentang tradisi agama tersebut. Menurut Hamka, ini membuktikan bahawa Nabi Saleh AS adalah seorang yang dipandang tinggi dalam kalangan kaumnya dan bukan orang yang sebarangan. Itu adalah pandangan tinggi dan penghormatan yang diberikan oleh kaum Samud kepada baginda sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul dan menyampaikan risalah Tauhid. Begitulah keadaannya seperti Nabi Muhammad SAW yang dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat Quraisy di Mekah, sehingga digelar Al-Amin yang dipercayai. Namun baginda yang dipandang tinggi dalam masyarakat itu pun akhirnya dihina, ditolak, dihalau, bahkan diancam bunuh selepas diutus menjadi Rasul dan menyampaikan Islam. Hamka menyimpulkan bahawa penolakan kaum Samud terhadap dakwah baginda ini bukan sekadar penolakan biasa, bahkan mereka meragui akan kebenaran seruan baginda itu, hatta status baginda sebagai seorang Rasul sekalipun, kerana mereka sudah biasa berpegang teguh dengan agama yang diwarisi nenek moyang mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ustaz Haji Muhammad Sa'id Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-62 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini bermula dialog kaum Samud kepada Nabi Saleh AS dengan mereka menganggap baginda itu sebagai orang yang besar dan akan menjadi orang tertinggi dalam kalangan mereka kerana kecerdikannya dan banyak menolong orang yang lemah. Namun harapan dan pandangan mereka terhadap baginda terputus disebabkan baginda telah menyeru untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Akhirnya kaum Samud itu meragui dan syak terhadap seruan dakwah Nabi Saleh AS. Bahkan tidak lagi memandang baginda seorang yang tinggi dan besar dalam kalangan mereka, hanya disebabkan seruan dan ajakan baginda itu bertentangan dengan tradisi nenek moyang mereka. Tafsiran oleh Ustaz Haji Muhammad Sa'id Umar ini selari juga sebagaimana tafsiran Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dan Hamka yang sudah diterangkan sebelum ini. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-61 surah Hud ini bahawa seorang mukmin itu dilahirkan untuk membawa tugas yang lebih besar dan mulia, iaitu mengajar dan mengajak kepada kebenaran dan ketakwaan, serta menentang keras terhadap sikap keserakahan atau ketamakan peribadi. Inilah peranan dan tugas yang dibawa oleh Nabi Saleh AS kepada kaum Samud. Namun disebabkan mereka lebih mengutamakan sikap ketamakan mereka, serta meragui terhadap apa yang dibawa oleh baginda, akhirnya mereka tersendiri tiada nilai apa-apa sebagai manusia. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-61 surah Hud senada dengan tafsiran sebelum ini. Menurutnya, kaum Samud berkata kepada Nabi Saleh AS bahawa baginda adalah seorang yang diharapkan dalam kalangan mereka untuk mengurus dan menyelesaikan urusan penting kaum mereka. Ini kerana kaum Samud melihat baginda sebagai seorang yang berakal, kuat,
cerdas serta berketurunan tinggi dan mulia. Namun mereka terkejut dan telah putus pengharapan mereka kepada baginda disebabkan seruan tauhid yang baginda sampaikan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menjelaskan bahawa tindakan baginda ini sangat menghairankan mereka kerana baginda yang dahulunya dipandang tinggi namun akhirnya mencegah kaum Samud daripada menyembah berhala sebagaimana yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Mereka tidak bukan hanya mengikuti langkah tradisi orang terdahulu dalam kalangan mereka. Namun di penghujung ayat, kaum Samud mengakhiri dengan ayat penguat bahawa mereka sangat meragui dan curiga terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh AS. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah menurut tafsiran para ulama bagi ayat yang ke-62 surah Hud mengenai penolakan kaum Samud terhadap dakwah Nabi Saleh AS. Tafsiran mereka yang senada menunjukkan bahawa Nabi Saleh AS dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat dan menjadi seorang yang boleh diharap dan bakal diangkat menjadi pemimpin dalam kalangan kaum Samud. Namun akhirnya, pandangan tersebut berubah serta-merta apabila baginda mengajak kepada seruan tauhid dan meninggalkan perbuatan mensyirikkan Allah, iaitu menyembah berhala. Jika kita melihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, situasi kisah kaum Samud dan Nabi Saleh AS sebenarnya masih wujud dalam kalangan kita. Pernah atau tidak, kita memandang tinggi kepada seseorang, kita menghormatinya dan memberikan harapan tinggi kepadanya. Namun pandangan kita kepadanya berubah sekelip mata apabila orang tersebut mengajak kepada sesuatu yang baik dan benar. Dan perkara itu sedikit mencabar ego dan emosi kita. Jika tidak pernah pun, kita pasti akan terjumpa juga situasi sebegini. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melihat sama ada kita lebih mengutamakan sikap ego dan ketamakan peribadi kita atau kita mengutamakan kebenaran, meskipun kebenaran itu pahit untuk ditelan. Begitulah perkara yang dihadapi oleh kaum Samud apabila diuji pertembungan antara kebenaran tauhid dengan keegoan peribadi yang hanya mahu mengikuti tradisi nenek moyang mereka dengan menyembah berhala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ke-24 surah Al-Anbiya, Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil sesembahan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu, iaitu Al-Quran. Ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, kerana itu mereka berpaling. Hakikatnya, kebenaran itu terdiri atas hujah dan bukti yang kuat. Namun disebabkan ego kita yang lebih mempertahankan kesilapan dan kebatilan yang kita lakukan, akhirnya kita sendiri berani menolak kebenaran. Sedangkan kebenaran itu adalah sesuatu yang boleh diterima oleh akal fikiran kita yang sihat. Bukankah banyak manusia pada hari ini yang lebih mengutamakan ego dan ketamakan peribadi berbanding kebenaran? Ya, terlalu banyak. Semoga kita dijauhkan daripada golongan manusia sebegini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-62 surah Hud ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah mendidik diri supaya belajar mengutamakan dan mengikuti kebenaran berbanding ego peribadi. Kerana kelak diri sendiri yang akan menyesal kerana tidak mahu ikut kebenaran. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa kuat dan menguatkan antara satu sama lain dalam menyampaikan dakwah dan seruan tauhid, kerana penentangan terhadap dakwah bukan sahaja berlaku daripada orang luar, bahkan dalam kalangan orang yang terdekat juga. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu menggunakan akal dalam mengikuti kebenaran, kerana kebenaran itu tertegak dengan hujah yang boleh diterima akal yang sihat, manakala kebatilan tertegak dengan ego dan serakah peribadi semata-mata. Sidang pendengar yang dikasihi, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.